tak ada simptom, kita dah tak tahu berapa lama yang kita dah ada positif tu. Kita kena ikut SOP lah dan sentiasa mengamalkan sikap berhati-hati. Saya sendiri sebenarnya tak takut sangat sebenarnya COVID sebenarnya. Assalamualaikum dan hai guys, bersama saya Fizul Furkan dalam Sembang Terkini. Sembang Terkini adalah satu rancangan di mana kita bincangkan isu-isu semasa yang viral kat negara kita yang semua orang tahu. Dan pada episod kali ini saya nak bincangkan tentang isu COVID. Yang semua orang tahulah, satu dunia, bukan kat Malaysia dia, satu dunia tahu isu COVID ni. So kita akan tanya seorang-seorang pandangan dan pendapat diorang tentang COVID ni, dan saya akan ada soalan untuk diorang. Dan kita perkenalkan dulu. Kita ada Fauzan Yusof seperti biasa, kita ada Fakri, dan kita ada Syamimi lagi, dan kita ada Noli ataupun Kak Noli lah. Okay, so boleh kenalkan dulu Fauzan Yusof. Okay, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, saya perkenalkan diri saya Muhammad Fauzan bin Yusof, merupakan founder kepada Fasa Group Holdings yang Berhad, Executive Director di MTB Malaysia, dan juga merupakan founder kepada produk berjenama OMG. Alright, thank you Fauzan. Kita ke Fakri. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fakri bin Yusof. Saya adalah seorang leader kepada satu jenama produk OMG di bawah Fasa Group Holdings. Alright, Syamimi F. Zain. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syamimi. Saya kerja as content creator and I am an influencer. Alright, so kita ada guest kita, Kak Noli. Okey, perkenalkan diri Kak Noli. Hai, Assalamualaikum. Saya Noli Baizura, KOE di Fasa Holding. Alright, so okay, kita cerita pasal COVID guys. Pasal COVID ni saya ada satu soalan lah. First soalan ni saya nak tujukan untuk Encik Fauzan Yusof. Okay, apakah pendapat Cik Fauzan tentang isu COVID yang sekarang ni melanda negara kita ni, yang kita tak boleh nak buat apa ni? Macam mana? Apa pendapat dia? Pendapat dia dari semua aspek tu macam mana? Semua lah kalau nak kira macam So, kalau untuk orang ke aspek, saya bagi tahu dulu. So untuk COVID, kes pertama untuk COVID datang dekat kita punya negara pada awal tahun 2020. Okay. So kes pertama lah yang sebenarnya orang cakap tidak dianggap serius. Dulu awal kes tidak dianggap serius dan kita tidak bertindak terlalu cepat lah untuk orang cakap menghalang penularan COVID ni. Okay, so bila kes tu dah mula serius dan kita lockdown, tak silap saya pada bulan 3. Lockdown first lah, 1.0. Yes, 1.0. So the lockdown dia masa tu nasib baik Alhamdulillah, saya masa tu saya kebetulan saya kat kampung. Okay, saya balik bercuti. So dapat spend masa dengan family masa lockdown tu, dan kat situ impact dia dari segi ekonomi lah. Sebagai saya seorang usahawan, okay, saya masa tu saya buat pelbagai jenis perniagaan. Saya ada restoran, saya ada gym Muay Thai, saya ada supply bodyguard, saya ada tempat untuk ada tempat tender untuk parking, semua tempat macam shopping mall punya macam ni semua. And then kita punya ni lah, kita punya perniagaan yang sekarang punya ni juga. So yang situ impact dari segi COVID tu, yes, saya punya company terpaksa ditutup sementara. Okay, ditutup sementara sebab mematuhi peraturan SOP daripada kerajaan, dan impact dia segi ekonomi, yes, income kita hilang. Okay, sebagai seorang peniaga lah, seorang usahawan bila sebenarnya orang fikir, oh kau tak apalah, kau banyak bisnes. Tetapi bila kita banyak bisnes, sebenarnya makin besar komitmen kita. Okey, dan jangan kita fikir orang kau tak apa, kau banyak bisnes, kau dah okey lah. Tak, sebenarnya makin banyak bisnes, makin besar komitmen dan makin besar kos kerugian kita tanggung. Okey, dan kat situ apa semua, dan saya orang cakap, yelah, boleh katakan semua bisnes first lockdown kan semua bisnes tak boleh jalan. So kat situ impact dia dari segi pendapatan, dari segi saya penjagaan kita dengan pekerja, dan saya terpaksa kadang-kadang masa tu kita ambil jalan lagi, kita masih lagi bayar, and then the second kita masih lagi bayar half, and then jalan yang terakhir sebagai seorang majikan bukan sebab kita nak buang pekerja, tapi ada jalan terakhir terpaksa. Okay, so kita terpaksa buat pemotongan gaji
Dan akhir sekali, jalan yang tak akhir, terpaksa buat pembuangan dan hadkan pekerjaan. Pekerjalah hadkan kuantiti pekerja. So sekarang ni memang orang kata terkesan lah. Terkesan. Dari ekonomi sebagai saya seorang usahawan, ekonomi dari segi COVID punya, yes, sangat terkesan. Dan ada juga saya tengok pendapat orang cakap sebab tak pandai financial management. Sebab tak, it's not bukan pasal financial management punya masalah. Tetapi sebab kita dihadkan masa untuk beroperasi, kita dihadkan masa untuk bergerak, kita dihadkan jarak untuk bergerak. Lepas tu customer pun ada kalau nak keluar pun kena fikir 2-3 kali kan. Betul. Yes. So kita nak berjumpa. Dulu kalau kita senang, sebenarnya saya tak suka untuk berjumpa dengan orang. Sebenarnya kat office saya tak suka. Saya suka berjumpa dengan orang macam di kafe, sambil santai. Saya tak suka meeting yang serius. Saya suka meeting yang sembang santai. Okay, macam kita punya ni program, saya suka jenis dah sembang santai walaupun dalam untuk bincang pasal bisnes. Tetapi bila tempat tak ada, memang terganggu. Dan saya terpaksa belajar macam mana nak gunakan Zoom. Saya tak suka gunakan Zoom sebenarnya. Sebab dia tak betul-betul orang cakap memberi reaksi dan penyampaian betul yang apa yang kita nak. So saya terpaksa gunakan Zoom punya ni, and then banyak efek yang segi COVID ni, perniagaan dan juga banyaklah pengalaman tentang daripada seorang usahawan, businessman dan kena pula hit dengan COVID punya isu ni. So thank you Mr. Fauzan. Sama-sama. Next saya nak tanya mengalaminya sendiri. Just like Kak Noli pernah mengalaminya, pernah positif COVID-19 baru-baru ni Ya, dalam 2 minggu lepas. Okay, so boleh ceritakan tak sedikit pengalaman tu, orang kata macam mana rasa dia, macam mana, sebab yang lain tak pernah Siapa? Fauzan tak pernah? Tak pernah. Tak. Syamimi? Kita minta dijauhkan lah. Ya? Betul. Okay, so macam mana Kak Noli? Macam mana perasaan kena? Perasaan tu sebab mula-mula tu tak tahu yang kita positif. Sebab first sebab anak tu demam. Tapi anak demam, dia orang cakap biasalah budak nak beralih bulan ke nak besar macam tu. Tapi tengok dia punya demam tu dah lebih daripada 5-6 hari tau. Bawa dia pergi klinik. Lepas tu kita pun buat keputusan lah macam sekarang kalau nak pergi klinik, kalau tahu detect demam je ataupun dia tahu demam, secara automatik doktor akan suruh swab test lah. Swab test, yes. Masa swab test tu kita Kak Noli dengan anak beranak lah, kita 3 orang, suami, anak dengan Kak Noli, kita swab test yang first tu, anak tu negatif. Kak Noli dengan husband positif. Padahal kita tak ada simptom apa mula tu. Anak yang demam tu negatif? Negatif. Dia negatif. Kita yang positif. Tapi kita tak tahu yang kita ni positif masa tu. Itu yang bahaya tu. Lepas tu bila check yang tu, masa tu check dekat klinik tu, cuma dia pakai artikel tu, dia orang cakap tak, benda tu dia kata tak, kira macam tak confirm lah. Tak tepat sangat lah. Tak confirm. Lepas tu tapi klinik tu suruh kita pergi pergi dekat Pasir Gudang, CBM tu. Buat PCR. Untuk yang KKM yang suruh pergi sana lah. Pergi sana tu, Noli pergi awal pagi, 7 pagi dah start beratur dah kereta sebab dia ni tahu, dia drive thru punya. Drive thru punya. Betul. Kalau kat dia kau panggil PCR kan? PCR. Yang itu daripada 7 pagi 7 malam baru kita settle sebab masa tu kes memang tinggi dekat Johor Bahru. Kak, saya pernah agak swab test kat situ. Kau tahu saya datang pukul berapa? Pukul berapa? Saya datang pukul 4 pagi. Betul. Saya bangun pukul 3.30 terus drive. Dia 24 jam ke apa kat sana? Dia tak 24 jam. Dia sampai pukul 5 je, sampai pukul 6. Tapi kalau kereta dah banyak sangat pun dia tak nak pun dia kena ni jugalah. So macam Noli punya, masa kena benda tu dia rasa perasaan ataupun orang cakap apa yang Noli rasa? Ada tak simptom yang rasa? Yang first tu sebab apa tahu? Sebab kita tak ada simptom mula-mula tu tau. Kita tak ada simptom mula-mula tu.
jadi sebab anak negatif, saya dengan suami positif. Jadi kita dah rasa macam mana? Kemana aku pergi ni? Ya Allah, siapa yang dekat dengan aku ni? Rasa yang macam mana tu? Sebab kita tak ada simptom, kita dah tak tahu berapa lama yang kita dah ada positif tu. Okay, faham. Jadi bila tak tahu dah berapa lama kita positif tu, check balik saya check balik saya punya My Sejahtera, kawan-kawan yang saya jumpa, saya jadi macam tahu. Saya terus senyap. Saya takut macam menyusahkan orang. Betul. Saya dah type message ni tau. Saya dah type message nak text dekat semua grup kawan-kawan rapat yang saya jumpa ni kan. Korang, saya positif. Nak cakap macam tu tau. Tapi dalam masa yang sama, saya macam tak ada kekuatan nak cakap macam takut nanti orang cakap macam tau. Kau ni faham tak? Macam Tapi kita tak ada simptom. Betul. Tak ada simptom, tak tahu. Benda tapi pun masa kita dah yang nak expect. tapi sebab yang macam tu saya pun tak tahu saya ada sebab tak ada simptom. Saya dengan suami tak ada simptom. Anak saya pun masa tu kita masa rasa bersalah lah sebab saya kan anak ni demam apa semua. Jadi kita pergi yang KKM punya tu daripada 7 pagi saya beratur kat situ. 7 malam baru dapat swab test yang kedua tu saya buat kat sana tu. Lepas tu dapat pakai gelang. Itu pun dia punya keputusan selepas 2 hari dia cakap akan bagi keputusan lah. Betul. Masa dah on the way balik tu baru nak rasa demam lah, baru nak rasa apa dah. Dia lambat. Lepas dapat tahu benda tu positif, dia tu ganggu punya kesihatan. Nampak ni ada simptom Baru dia macam mana? Baru lagi satu emosi pun macam mana tahu. Satu sebab saya dah rasa down, yang macam saya dah rasa bersalah. Sebab saya tak ada simptom. Lepas tu saya dah fikir saya mana-mana nanti kesian orang kawan-kawan saya yang ada anak ke apa. Itu satu. Lepas tu yang kedua saya dah rasa macam segala planning saya tu dah saya terpaksa stop kan. Jadi saya nak message lah salah satu staff ke kawan ke semua tu untuk stop saya punya sementara saya punya kerja apa semua ni. Lepas tu dalam masa yang dalam masa yang tu emosi dia tak stabil, dia secara auto bila kita emosi tak stabil badan pun secara auto dia akan drop. Betul. So semua bermula daripada sini. Dia ganggu pada emosi dululah maksudnya. Yes, sebab sebelum tu saya tak ada simptom, saya tak ada apa-apa. Okay Lepas tu baru okey je. Bila dah tahu kita positif tu, dia dah emosi yang macam tu. Lepas tu kita dah dia secara auto dia masuk macam berita yang orang mati, yang orang ni kena kena pakai oksigen lah, apalah benda tu kan. Dia dah termasuk kat situ tau. Faham. So yang Kak Noli yang dia orang cakap kalau ada orang positif ni dia tak rasa makanan, ada tak pengalaman tu? Sampai sekarang saya punya bau dengan rasa dia belum lagi sampai yang betul-betul tuning dia betul-betul rasa. Tak boleh keluar rumah lagi tu. Dah vaksin dah Dia cerita pasal vaksin. Lepas tu dia lepas daripada emosi tu baru saya tak ada bau. Sebab masa tu apa tahu, saya hari yang dah lepas pakai gelang dah apa semua tu, saya kira itu baru start emosi dah down, badan pun makin drop. Masa tu baru start demam. Lambat. Dia dah tahu pun. Kalau rasanya kalau tak buat swab test tu tak rasa demam ke? Itu yang buat macam tu. Bila macam tu, lepas 2 hari tu KKM confirmkan yang memang saya positif. Lepas tu yang anak positif, husband pula negatif masa tu. Lagi. Itu pula. Allah. Dia macam tu pula. Jadi saya kira benda tu tak tally, tak betul-betul ni. Saya beratur lagi. Kita swab test lagi. Swab test yang kali ketiga, memang saya dengan anak pula positif, husband negatif. So sebenarnya macam dia tak maksudnya mungkin kat sini sebenarnya mungkin dia jadi positif sebab dia bila positif mengganggu pada kekuatan mental kau. Bila mental down automatik dia positif kau. Masa tu tengah masa tu negatif. Mungkin Itu pun boleh.
sebab apa tahu, sebab masa tu tak tahulah ni husband saya cakap Allah tu ikut apa yang you sangka. Kalau you rasa sebab aku positif masa tu sebab husband saya cakap saya tak positif, dia cakap. Tapi kita kan anak beranak, memang satu rumah satu apa, tak mungkin lah. Saya mesti cakap kita sama-sama ni kan. Lepas tu dia kata dia cakap imun, dia kata benda ni dia tergantung kepada imun setiap individu. Betul. Sebab husband saya memang makan vitamin apa semua tu. Jadi dia rasa dia memang dia okey. Dia memang consume Beritop tu satu hari 2 paket. Dia membuatkan imun badan dah. Dia dah makan suplemen yang untuk antibody lah. Lepas tu masa yang dia dah tahu ni pun dia macam dia tak sedap badan masa tu pun dia tekan Beritop tu dua sachet. Sebab tu masa tu saya ada tanya lah, kalau makan 2 sachet tak ada apa-apa ke? Tak ada masalah ke? Sebab dia rasa dia tak sedap tu, dia makan 2 sachet tu. Tu yang dia negatif masa yang dia cakap lah. Mungkin alamak. Ada lag. Hilang sudah. Ada lag sekejap. So tak apa. Okay, thank you Kak Noli sebab share macam tu. Dia Takut kadang. peace. Dia peace. Takut kadang sebab tak ada simptom ni yang pening ni. Okay, kita next to question lah. Sebab kalau macam ada tak ahli keluarga ke kawan-kawan pernah? Sebab kalau saya sendiri, family saya bulan 5 tu semua positif. Kira dengan anak saudara saya 6 orang dalam rumah tu. Lepas tu dengan semua positif. Tapi saya seorang negatif lah. Tapi orang kata takut tu ada lah. So, okay, next saya nak tanya ni. Kak Noli, thank you Kak Noli for the sharing COVID punya experience. Okay, so next saya nak tanya Syamimi dan juga Fakri lah. Okay, apakah pendapat atau pandangan korang tentang sekarang ni, apa yang kita kena buat as a individual? Mungkin lady first. COVID-19 ni dia macam kira norma baru lah untuk kita kan. So kita macam rasa macam janggal lah sebab tak pernah berlaku lagi dekat dalam Malaysia ke ataupun luar negara pun sama juga. So macam bila kita nak hadap perubahan hidup baru ni, macam orang ramai, bagi saya lah, saya sarankan untuk orang ramai macam ikut panduan 3C dengan 3W lah kalau korang tahu. Sebab kita jaga kita. And then macam antara langkah yang boleh ambil macam elakkan 3C, iaitu macam crowded place, tempat yang macam sesak, lepas tu confined space, tempat yang macam terhad, lepas tu macam close conversation ke, perbualan yang dekat. Lepas tu kita kena terapkan latih kita buat 3W yang macam wash, basuh tangan, lepas tu pakai litup separuh muka, macam wear, and then amaran yang macam KKM bagi macam konsep peringatan setiap kali orang bagi news ke apa ke, so macam kiranya warn. So macam bagi saya macam kena terapkan lah hidup norma baru ni, macam terapkan 3C, 3W macam tu lah. So kita boleh praktikkan benda-benda ni untuk bantu negara dan macam kurangkan lagi macam meratakan lekukan kes COVID-19 lah. Setuju. Okay, Fakri, ada tak pendapat tentang kita kena buat apa sekarang ni? Ada formula juga Pendapat saya lah, kita kena ikut SOP lah dan sentiasa mengamalkan sikap berhati-hati. Jangan pergi tempat yang berkumpul semua. Macam tu lah. Dan perlu mengambil, yang penting ambil vaksin lah, ambil vaksin. Yang belum ambil vaksin lagi, belum daftar lagi, ambil daftar vaksin secepat mungkin. So itu macam so Fizul, saya dapat penambahan sikit. Sila. Melalui kita punya knowledge apa semua. Sebenarnya kalau macam saya sendiri pun sekarang ni saya banyak ambilkan vitamin, saya banyakkan ambil suplemen yang boleh menguatkan imunitas badan. Okey, carilah apa-apa suplemen yang berkualiti. Okey, cari apa-apa suplemen yang berkualiti yang dapat membantu kita menguatkan imun dalam badan lah. Okey, sebenarnya kalau tahu sebenarnya memang yes, kita yang kurang dijangkiti COVID ni, risiko kita kurang bila imun dalam badan kita kuat sebenarnya. Okey. So COVID ni dia menyerang imun dalam badan yang lemah. Okey. Dan kalau dulu dulu sebenarnya saya sendiri sebenarnya tak takut sangat sebenarnya COVID sebenarnya.
Dulu. Okey, saya cerita Dulu. pasal. Okey, saya tak takut sangat tahu. Saya banyak jenis okey lah pakai, kadang-kadang balik tak cuci tangan sangat. Okey, just pakai air lah, air pipe je lah basuh tangan kan. And then bila lepas pada kawan ada kawan saya yang kena dalam saya punya kawan yang bidang saya dulu apa semua. And then ramai kawan saya yang meninggal. Okey. Yang meninggal. Sebelum ni kita anggap kita orang lelaki, kita rasa kita kuat. Biasalah orang lelaki ni dia rasa dia kuat apa semua, kita rasa kita orang yang aktif. Ego. So bila kawan kita yang kena tu terus pergi pada stage 5 tau. Dia terus ditidurkan and then 2 hari 3 hari macam tu dia dah, Allah dah jemput dia lah. So bila kat situ dia ada macam kita rasa benda ni serius ni kawan. Yes, kawan tu lepas tu betul lah benda ni bahaya lah. Kawan aku kuat pun boleh kena ni. So lepas tu saya dah terus sekarang tahu saya gunakan apa tahu, saya pergi keluar saya pakaikan double punya face mask. Okay, lepas tu saya bawa saya punya produk ada yang untuk sanitizer punya tu. Walaupun saya dulu saya owner pada produk, tetapi yes, benda tu kadang-kadang ada dalam kereta. Kita tak guna sama, balik masuk kereta tak. Tapi sekarang turun kereta, naik kereta, saya spray muka atau badan apa semua. Dan balik rumah, mandi. So benda tu sebab apa? Sebab saya tengok ramai sangat tau. Dan saya punya saudara apa semua, saya punya kawan-kawan. That's why benda tu jadi macam rasa kalau kena kat diri aku ni. So barulah saya follow SOP, betul-betul punya SOP untuk kurangkan risiko. Benda ni pun jadi macam untuk kesedaran kita jugalah. Betul. So Yes, betul. So memang orang kata COVID ni kita tak nampak. Dan kita tak boleh nak expect, tak jangka kita kena ke tak. Kalau nampak senang gitu, saya tunggu Kalau nampak senang. Tapi sekarang kita tak nampak. So nak kita kena jaga diri sendiri lah. Jaga diri sendiri, beringat kan. Macam Syamimi cakap, kita amalkan apa yang patut. Lepas tu jaga SOP. Jaga SOP semua. So okay, saya nak berterima kasih lah. Rasa itu saja kot. Saya nak berterima kasih kepada Fauzan, Yusof, pada Fakri, pada Syamimi yang ada bersama kita dalam 3 episod ni. Thank you. And juga Kak Noli sebab share pengalaman kita harap Kak Noli sihat keluarga lah. Semua dipermudahkan lah. Harap tak ada apa-apa benda jadilah, insyaAllah. Amin. Okay, yang kita sendiri yang tak kena ni jangan rasa selamat lah. Betul. COVID is real. Sekarang punya real. Okay guys, itu saja. Okay. So, macam biasa, jangan lupa untuk subscribe, like and hit the notification button. Dan kalau korang ada pengalaman ataupun pendapat tentang COVID ni, korang boleh komen dekat bawah. Okay. Kalau ada apa-apa lah, maksudnya macam nak share juga ke kan, just komen je kat bawah ni. Dan berhati-hatilah ya, jaga SOP. Kalau nak keluar beringat, kita jaga kita, jangan pentingkan diri sendiri. Okay, so itu saja daripada saya dalam Sembang Terkini. Okay, so itu saja. Assalamualaikum, bye-bye. Bye.